Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah rasulul amin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati lagi kasihi Tuan Imam Fadil Ustaz Firdaus, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, ibu, ayah-ayah dan remaja Allah sekalian. Pertamanya kita lapahkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang dan kesempatan untuk kita berhimpun pada pagi barakah ini. Itulah pagi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulang tahun kelahiran Rasulullah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi hari ini bersamaan dengan 12 Rabiul Awal juga pada hari Isnin, maka kita mengambil peluang untuk adakan majlis berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bentuk yang kita nak zahirkan bahawa kita merindui dan mencintai Nabi SAW. Lalu diadakan program yang berbagai. Ada orang melawak, ada orang buat kenduri, ada orang buat ceramah, masing-masing dengan tujuan yang sama sahaja, iaitu untuk menzahirkan kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi saya tak bercadang untuk ambil masa yang panjang, lebih kurang 30 minit sahaja. Tuan-tuan pun tengok pengantin tu tak nampak semangat lain. Jadi kita tak akan beri masa yang panjang. Jadi ayah-ayah ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kewajipan sebagai seorang muslim dan mukmin untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang tunjang dalam kehidupan. Wajib kena cinta Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Wajib. Karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperlukan bermula daripada kita hidup atas dunia sampai ke hari kiamat kelak. Cintai Nabi adalah satu kewajipan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ayat yang sering kali kita dengar. Allah nyatakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, katakan, wahai Muhammad, khabarkan kepada umat kamu, jika benar kalian mengasihi Allah, maka ikutlah aku, yakni ikutlah Rasulullah. Setelah kamu ikut Rasulullah, pasti kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan mencintai Nabi, mengikuti Nabi, kamu akan dicintai Allah. Maksudnya, tuan-tuan, ini serampang dua mata. Cintakan Allah, mengikut Rasulullah, mencintai Rasul, sekaligus adalah bukti mencintai Allah. Sekaligus. Cinta kepada Rasul, ikut Rasulullah, automatik kamu mencintai Allah dan Allah juga mencintai kamu. Bukan senang. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, lafaz cinta untuk diungkapkan bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang senang. Sebab itu kalau kita tengok dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada seorang lelaki Arab Badawi. Orang Arab Badawi, Arab yang kasar, tak ada protokol. Kalau ke tempat kita ni orang kampung yang tak pernah keluar ke bandar, dan dia tak ada langsung protokol rasmi dalam kehidupan. Siapa main pun dia sembah batu. Raja ke, agung ke, dia sembah semua macam dia sembah. Macam dengan kawan-kawan ni. Kita ada protokol, kalau ada orang-orang besar, ada cara nak sembah, cara nak mencelah. Tapi orang kampung tak ada protokol tu.
Seman duk suka dia. Dia orang kampung. Orang kasar dia ni. Orang kasar-kasar macam ni, dia bukan senang nak ungkap perkataan cinta. Susah. Orang kampung. Ayah kita, tok kita, tok orang kita dulu orang susah. Orang kampung. Jenis bak aja kasar. Bukan senang dia nak sebut dia sayang kat kita. Bukan senang. Lah kot lah dengar apa ayah sayang alung, ayah sayang kakak. Lah boleh lah. Sebab ayah duduk bandar. Duduk kok taman. Pak dulu tak sebut benda tu. Anak-anak kita duduk sebut benda tu. Dia sayang baba, sayang umi, sayang abah. Dia boleh sebut. Kita pun balas balik sayang kakak, sayang adik. Sebut balik. Zaman kita. Bila kita duduk di bandar. Orang dulu tak sebut. Kita nak sebut kat mak kita sayang mak, sayang ayah. Pasal melugai orang nak. Mak kita pun tak sebut dulu. Tak sebut, dia sebut. Ada penampak boleh. Anak menampak kan? Marah kita ada. Kok dah nak sebut sayang angah, sayang acik ke. Payah nak keluar daripada mulut mak ayah kita dulu. Bagi orang kampung. Susahlah nak keluar perkataan tu. Orang lah lain. Orang lah tak ada nikah baru dah jahanam. Mama papa. Baru dah jahanam. Mama papa, habi, baby. Tak nikah itu. Sakan orang lah. Senang sungguh dia ungkapkan sayang. Orang dulu susah. Dia susah nak ucap. Apatah lagi kalau orang kampung lagi lah dia tak sebut benda tu. Orang tua-tua kita dulu dia tak sebut. Dia bukti dengan perbuatan saja. Dia kerja sampai pecah tapak tangan. Pecah tumit kaki. Sakit tulang belakang. Semua tu adalah untuk keselesaan anak-anak dia. Tu tanda dia cinta tu. Nak sebut di mulut tak sebut. Dia hanya tunjuk dengan perbuatan dia saja. Mulut tak sebut. Tu orang kasar ni. Orang dulu, orang kampung jenis bak aja kasar. Jenis jiwa kasar ni. Dia susah nak sebut kalimah cinta. Tiba-tiba ada seorang Arab Badawi mai jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab Badawi lagi kasar. Lagi sakan pada orang kampung kita. Lagi tak ada protokol. Dia mai tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kiamat tu bila? Bila kiamat? Itu soalan ni. Nabi tak jawab kiamat bila. Nabi tanya dia, ham sedia apa kiamat? Tanda kiamat, Nabi boleh abang. Kiamat, siapa pun tak tahu. Nabi tak abang bila. Nabi hanya abang tanda saja. Banyak tanda-tanda kiamat. Nabi cuma bagi tahu tanda. Yang betul bila, Wallahualam. Kita belajar dalam hadis-hadis Nabi yang Nabi sebut, kiamat tidak akan berlaku atas dunia ini selagi masih ada orang beriman. Lagi ada orang beriman, lagi tu dunia takkan kiamat. Dunia akan hancur dan berkecai, akan dimusnahkan oleh Allah apabila tidak ada dah orang yang nak zikir kepada Allah. Kalimah Allah dah tak dengar atas dunia ni. Baru kiamat dunia ni. Lagi duk zikir, lagi duk selawat, lagi duk apa ada orang beriman, sorry, dunia tidak akan kiamat. Itu yang kita tahu. Cuma bila nak kiamat, Allah Alam. Tapi selagi ada orang beriman, dunia takkan kiamat. Lepas tu boleh enjoy, kepala otak nak enjoy. Dunia tak kiamat lagi, tapi kamu akan mati kan? Tak apalah dunia tak kiamat lagi lambat. Tapi kita akan mati. Jangan duk enjoy. Cuma untuk kepahaman kita, dunia takkan kiamat selagi ada orang beriman ke dunia. Jadi dia tanya kiamat bila? Nabi tanya, Nabi tak jawab bila. Nabi tanya balik, kamu bersiap apa untuk kiamat? Dia pun bagi tahu saya ni puasa mayang pun cukup-cukup. Puasa pun cukup-cukup, ngam-ngam. Tak buat lebih lah. Puasa betul-betul ngam-ngam apa solat 5 waktu ngam-ngam. Kok lah nak mayang duha ke tahajud tak. Ngam-ngam puasa mayang fardu. Puasa Ramadan saja. Hari ni sorry. Mari ada seorang ustaz dia buat dalam Facebook. Dia ajak semua orang, jom kita berpuasa hari ni sempena hari lahir Nabi, 12 Rabiul Awal, Isnin. Jom kita berkat puasa ramai-ramai. Saya komen kat dia, minta maaf Ustaz, esok ni kenduri banyak. Puasa Ramadan saja boleh tak? Dia tanya. Mana? Dan kita nak puasa sunat. Bohong lu tak kenduri pun nak puasa. Kita punya perangai. Payah nak puasa sunat ni. Dia kata, saya pun semayang cukup-cukup, puasa mau cukup-cukup. Cuma satu je hak dia ada. Apa dia? Dia kata, aku mencintai engkau, aku mencintai Allah dan engkau, wahai Rasulullah.
Arab Badawi boleh ungkap perasaan cinta dia kat Nabi. Oh dahsyat. Selalunya orang kampung ni payah nak sebut cinta. Tapi dengan Nabi dia boleh sebut. Dia boleh ungkap kata dia mencintai Allah dan Rasul. Dan Nabi mau beritahu kat dia, engkau akan bersama dengan orang yang kau cinta. Maksudnya dengan Nabi ni tuan-tuan sekalian, orang hati kerah pun boleh sebut dia cintakan Nabi. Mencintai aku, mencintai engkau wahai Rasulullah. Maksudnya Nabi ni ada something. Lepas tu ulama senaraikan sebab kita jatuh cinta kepada seseorang ni ada 3. Yang pertama disebut dengan Jamal. Yang kedua disebut dengan Kamal. Yang ketiga disebut dengan Nawal. Jamal, Kamal, Nawal. Apa dia Jamal? Jamal ialah cantik. Seseorang boleh jatuh cinta kerana cantik. Siapa jatuh cinta kat dia? Sega. Lawa. Kereta tu, kenapa hang sayang semua? Kereta ni cantik. Benda apa pun kalau cantik, kita akan jatuh cinta. Selalunya, orang boleh jatuh cinta salah satunya kerana cantiknya perkara. Satu. Yang kedua, ada orang boleh jatuh cinta kerana kamal. Bukan kerana cantik, tapi kerana kamal, iaitu sempurna. Perfect. Nak kata segak, tak segak. Tapi nampak sempurna. Nak kata cantik, tidak cantik, tapi perfect. Rumah kita, nak banding dengan hotel, hotel dah lawa lagi. Dengan katilnya, dengan kapetnya, dengan bilik yang comel hotel tu. Nak banding dengan rumah kita, hotel lagi lawa. Walaupun hotel hanya kontainer. Tak siap lagi lah, siap tak siap ya. Walaupun hotel cantik lawa elok, tuan-tuan sekalian, tapi nak banding dengan rumah kita, kalahlah rumah kita. Tapi kenapa kita lebih suka duduk di rumah? Orang tak suka duduk hotel. Buktinya jelas Allah bagi jadi PKP, ada orang kena kuarantin kat hotel. Balik pada luar negara, kena kuarantin. Antara tempat kena kuarantin, hotel. 7 hari, 9 hari kena duduk hotel. 3 hari telefon minta nak balik rumah. Cemui. Padahal cantik tu. Oh, tak boleh pergi dia lah. Jadi bengong. Walaupun cantik, katil, sedap, nak nampak dia tak apa. Oh, dia dah cemui, tak boleh pergi. Baik di rumah tak apa. Kenapa dia lebih suka duduk di rumah? Kerana rumah dia sempurna bagi dia. Walaupun tak cantik mana, tapi ada TI, ada dapur. Dia semua rumah dia. Rumah mu syurga tu. Teruk pun apa rumah tu. Dia lebih selesa duduk rumah dia. Bukan pasal cantik. Kerana sempurna. Ada orang jatuh cinta kerana sempurna. Dan ada juga orang jatuh cinta kerana nawal. Apa maksud nawal? Dia mendapat sesuatu. Disebabkan selalu dapat hadiah, dapat sesuatu perkara, dia boleh jatuh cinta. Selalu mendapat. Tuan-tuan sekalian, anak mencintai ibu ayah bukan kerana mak dia cantik. Allah, mak dia bukan orang mabuk. Biasa Bukan kerana mak ayah dia sempurna. Mak dia banyak kekurangan. Pak dia banyak kekurangan. Tapi kenapa dia cintakan mak ayah dia? Kerana dia mendapat segala-galanya daripada mak bapak dia. Kasih sayang, perhatian. Nikmat macam-macam mak bapak dia bagi. Kerana dia dapat macam-macam tadi, dia mencintai mereka. Kucing, dia akan sayang kat tuan kalau tuan tu belah sembuh. Anjing sayang kat tuan sebab tuan tu duduk bagi. Benar pun. Dan Nabi pun ajak kita, tahadau, tahabbu, bagi hadiah ke orang. Orang, kamu akan menambah kecintaan. Bagi hadiah. Sekali bagi hadiah, orang akan tertambat kecintaan tadi. Walaupun tak tahu menambah hadiah. Tuan-tuan, apa anak cucu pakat balik main ke rumah kita cuti sekolah ni. Kemudian Tok Wan dia kata, siapa dengar cakap, Tok Wan beli hadiah. Cucu pun dengar cakap, buat kerja apa semua, Tok Wan pun beli reward. Jom pergi kedai. Berilah coklat ke, mainan ke RM2 je. Tapi akan menambah kecintaan cucu tadi kat Tok Wan. Dia akan sayang kat Tok Wan. Boleh hadiah. Memberi hadiah ni akan menambah kecintaan. Kerana duk dapat. Jadi kita boleh jatuh cinta kepada sesuatu perkara ataupun seseorang kalau ada salah satu tadi. Kalau tak cantik, dia sempurna. Kalau tak sempurna, kita dah dapat sesuatu. Salah satu tu penyebab jatuh cinta. Maka ketahuilah tuan-tuan, perempuan juga macam Allah sekalian, pada diri Rasulullah ada 3. Pada diri Nabi ada Jamal,
Pada diri Nabi ada kamal. Dan daripada Nabi kita nawar. Kita dapat macam-macam. Nabi jamal. Nabi cantik. Tak tahu nak bayang macam mana cantiknya Nabi. Rambut Nabi, rambut paling cantik dalam dunia. Ikan mayang. Kulit Nabi, kulit putih merah. Hidung Nabi mancung. Gigi Nabi teratur elok, comel, lawa, tak tahu nak apa. Lawa. Badan Nabi, dada Nabi bidang. Sendi Nabi besar. Cara Nabi berjalan mengagumkan. Cara Nabi duduk mengagumkan. Semua hak ada kat Nabi ni. Oh, sakan luar cantik. Sehingga Nabi pernah sebut kecantikan Nabi Yusuf AS adalah separuh cantik aku. Dah kalau Nabi Yusuf punya serak begitu pun, Nabi bagi gambaran, tu baru separuh. Aku double. Oh dia Kalau Nabi Yusuf orang tengok kerak jari. Duk buah kupas buah apple tu. Tapi bila Nabi Yusuf tindah, apple tolek tak mana duk kerak jari. Punya serak. Nabi Yusuf AS. Sebab tu antara surah amalan ibu mengandung, orang besar. Antaranya surah Maryam. Ibu mengandung baca surah Maryam. Dengan niat supaya mudah salin. Baca surah Luqman. Dengan niat moga anak tadi cerdik. Baca surah Yusuf. Dengan niat moga-moga anak tadi serak cantik. Berjalan. Saya, waktu mak saya mengandung kat saya, mak saya bagi tahu kat saya, mak saya amalkan surah Yusuf. Dan hasilnya tuan-tuan boleh tengok. Setuju tak setuju, saya tak kisah. Saya nak abang. Nabi Yusuf cantik dalam sejarah. Kita baca dalam sirah Nabi Yusuf AS ni. Nabi yang paling tampan dalam sejarah manusia. Tiba-tiba Rasulullah beritahu, kecantikan Yusuf separuh kecantikan Nabi. Maksudnya Nabi double. Tak tahu nak abang cantik macam mana Rasulullah. Lawa. Bukan dekat lawa. Nabi kamal. Perfect. Sempurna. Tak ada langsung cacat celah. Tak ada. Nak cari cacat tak ada. Nak cari dah mana cacat. Nabi. Perangai tak elok tak ada langsung. Daripada dalam perut sampai kiamat. Tak ada. Perfect. Orang nak tuduh salah tak ada. Sebab tu tuan perhati tengok. Bila ada orang nak maki Nabi, dia tak boleh maki lain. Dia boleh kata orang gila, sihir, mengsihir dia ni, penyair, pengembala anak kambing, pengembala kambing, miskin. Dia boleh kutuk itu lah. Padahal itu bukan hina pun. Tekan belah kambing hina. Tapi hak tu lah nampak melekeh tu. Dia kata belah kambing hina. No, Pak Mat Western jual kambing kaya pun. Hina ramah kambing. Orang jual kambing kaya-kaya. Tapi hak tu lah nampak melekeh tu. Boh, pengembala kambing. Anak yatim, orang miskin. Nak cari salah tak ada. Kerana Nabi perfect. Sempurna. Tidak ada makhluk yang sesempurna Nabi kita Muhammad SAW. Tak ada. Nabi adalah insan yang paling kamal. Perfect. Tak cukup dengan perfect. Nabi juga nawar. Maksudnya kita mendapat macam-macam daripada Nabi SAW. Disebabkan lahirnya Nabi pada Rabiul Awal hari Isnin tahun gajah tersebut, kita mendapat rahmat daripada Allah. Karena Allah sebut dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat pada seluruh alam. Kerana Nabi diutuskan oleh Allah, kita dapat rahmat. Tak cukup lagi dengan Nabi utus. Nabi sebut dalam hadis, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang selawat kat aku sekali, Allah akan selawat kat dia 10 kali. Tuan-tuan, 10 kali selawat daripada Allah dengan maksud rahmat Allah turun 10. Kita selawat sekali kat Nabi, turun rahmat daripada Allah 10. Umat manusia hanya memerlukan satu saja rahmat daripada Allah untuk dia masuk syurga. Satu Kalau Allah rahmat kita satu jangan bimbang, dapatlah tiket syurga. Kalau dapat rahmat satu tiba-tiba dengan sebab sekali selawat, Allah buat turun 10 rahmat. Kerana Nabi, kita dapat rahmat. Maksudnya Nabi jamal, Nabi cantik, Nabi kamal, Nabi sempurna. Dan dengan Nabi kita dapat macam-macam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah salah satu pun sudah cukup menyebabkan orang jatuh cinta, Nabi ada 3. Kenapa masih lagi kamu tidak mencintai Nabi? Apa alasan kamu nak bagi? Kamu tak cintakan Nabi.
Sedangkan Nabi dah cukup lengkap tiga-tiga. Tak ada alasan. Melainkan kamu wajib mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Sebab tu ayah-ayah, ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kehidupan kita, orang yang paling kita cinta siapa dia? Selain daripada isteri, anak-anak, guru kita, yang tidak ada tolok bandingan sampai kita mati akhir hayat, orang yang paling kita cinta adalah mak dan bapak kita. Ini takkan terhilang dalam senarai. Tuan-tuan, isteri boleh hilang dalam senarai. Ada orang bergaduh cerai, hilang. Isteri dia tak masuk dah dalam kelompok orang hak dia sayang. Anak pun silap aku bilang, kalau anak bolehlah sayang tapi takkan jadi insan yang paling dia sayang. Tapi orang yang paling kita kasih sampai bila, mak ayah kita. Ini takkan hilang dalam hidup manusia. Baik, kenapa dia cinta kat mak bapak dia? Kerana mak dan bapak dia telah melakukan segala-galanya untuk dia. Jasa mak ayah dia besar dan kecintaan ibu ayahnya kepada dia, dia rasa. Dia dapat tahu betapa kasih sayangnya ibu ayahnya kepada dia. Macam-macam mak bapak kita buat, usahakan. Ada seorang ibu, masa nak beranak, Dr. Mahmat ada komplikasi. Kami boleh selamat salah seorang saja. Jadi nak selamat siapa ni? Kalau tanya suami pedih kepala. Allah, siapa? Bini ke anak? Bini ke anak? Dia pening. Tapi kalau kita tanya mak tu, puan, kami boleh selamat salah seorang saja. Siapa yang nak kena selamat ni? Ibu kita dengan yakin 100%. Dia akan jawab, selamatkan anak saya. Saya hidup lama dah. Suami saya pun teringin anak ni lama. Kami nikah berapa belas tahun dah baru nak dapat. Tiba-tiba takkan anak saya mati lelaki duduk dekat dengan orang lain. Jadi selamatkan anak saya. Saya mati tak apa. Maksudnya mak kita ni, tuan-tuan senang ataupun tidak, dia telah mengikuti satu akhlak Rasulullah yang paling mulia, iaitu sentiasa memikirkan hal orang lain melebihi diri sendiri. Antara perangai Nabi hak power, Nabi sedia-sedia pikir macam orang lain. Bukan macam saya dia. Daripada beranak sampai wafat. Nabi SAW, waktu nak wafat, Nabi tanya kepada malaikat, macam mana sakit mati? Macam ni kan? Ya, adakah semua orang sama? Tak. Kalau orang baik, kami cabut pelan-pelan. Kalau hak ini hawak, kami rentak kuat-kuat. Mana sama? Oh, sakit ni. Boleh tak himpun semua sakit umat aku bagi kat aku semua? Umat Nabi bukan 300 orang. Berapa bilion? Nabi minta himpun semua bagi kat aku. Jangan mereka sakit, aku sakit tak apa. Maksudnya Nabi memikirkan hal orang lain lebih daripada dia. Dia sakit tak apa dengan orang. Oh, dahsyat. Dia ada doa, dia boleh pohon kepada Allah. Saat dia dihina, dia dimaki, dia dilayan dengan cara yang sangat tak baik. Sampai orang pungai batu, berdarah kepala, berdarah kaki. Macam-macam orang buat kat dia. Dia boleh je doa. Tapi dia simpan doa tu untuk umat dia guna. Biar bila aku luka sikit, tapi umatku lebih memerlukan doa. Simpan senjata tu untuk umat dia. Masih memikirkan hal orang lain pada diri dia. Siapa dia hak ambil perangai tu? Mak bapak kita. Kalau tak sedap lah. Kalau tuan-tuan perasan, rupanya mak bapak kita ni, dia ambil salah satu. Bukan semua. Hanya secebis perangai Nabi yang dia praktik dalam hidup dia. Iaitu melebihkan anak-anak berbanding diri mereka sendiri. Mak, masa membesarkan anak, baby tu, masa dia bagi besar baby ni, tuan-tuan bapak sekalian, mak kita tak tidur. Pasal budak kadang jaga malam. Mak tak tidur. Tangguh anak sebenarnya. Sampai anak dia lena baru dia lena. Dia lena pun lena tak nyak tidur ayam kan. Macam mana tanda tidur ayam? Mata mulut tengah, kaki terkangkang. Punya letih. Tangguh anak ni. Tengok lena baru nak lena. Dia tak sedap dia lena ke mana. Letih nak makan kuih. Tu pun tidur ayam. Semata-mata nak bagi anak dia nyenyak sembuh. Anak dia kenyang, biar dia lapar tak apa. Anak dia ada baju, biar dia pakai baju lama tak apa. Anak dia beli. Semua lebihkan anak-anak dia. Tu mak bapak dia. Dia buat macam-macam. Sampai ada orang pernah buat, dia saja test tengok. Dia telefon beberapa orang untuk buat uji kaji. Dia telefon isteri dia, best friend dia, jiran dia. Dia telefon mak dia. Dia punya situasi sama. Dia bagi tahu kata aku kena guna duit
Pergi hospital, doktor kata kena operate segera. Kena bayar segera. Lah ni tak ada duit nak pinjam boleh tak? Ayat tu dia ulang. Telefon best friend. Ni kawan baik. Nak kena guna 20,000. Hang ada duit nak pinjam sikit. Best friend dia kata aku nak bagi 20,000 aku tak ada. Aku bagi 2,000 yang dekat mampu. Best friend dia bagi. Kalau kemas lah bagi 2,000. Ambil 2,000. Dekat ni aku boleh tolong. Ada ni juga bagi lagi. Dalam masa terdekat banyak ni je boleh. Best friend. Tinggal 18,000. Telefon orang ni pula, telefon jiran, kok jiran nak bagi. Jiran kata minta maaf, anak nak masuk you, nak guna duit. Tak apa. Bukan paksa. Tanya dia. Telefon bini pula, ni abang kena guna duit ni, tolong bosak duit dah. Abang nak buat apa? Ni nak kena operate, sakit apa? Dia buat soal siasat. Sakit apa? Saya tak tahu pun sebelum ni. Abang pergi hospital mana? Sakit apa doktor kata apa? Tak payah duk tanya lah, ada duit dah nak pinjam. Abang elok, kan abang nak nikah lain. Putih terus telefon. Orang minta duit, dia ingat lain pula. Kupang tak dapat. Lah telefon mak. Saja nak tengok mak kot, mak tak ada duit, saja try. Telefon mak dia, mak nak kena abang ni, saya nak kena operate esok ni. Nak kena duit, ada 2,000 je, 18,000 je tak cukup. Boleh tak nak pinjam sikit kat mak? Hang sakit apa? Tak tahu doktor abang kena operate segera. Saya ingat mak telefon lagi. Lagi mak abang lagi. Mak dia buat apa? Berkeluar rantai lehat pergi gadai. Padahal rantai lehat tu, kenangan dengan arwah laki dia. Tak apalah kenangan boleh cerita lain, boleh simpan dalam kepala. Anak nak guna duit ni, bawa rantai lehat, gadai. Ada cincin-cincin, jual. Berkeluar duit simpan, himbun-himbun tak cukup. Telefon pula adik-beradik dia, kakak sepupu dia, kakak dia pinjam duit. Sampai cukup 18,000, buh kat anak dia. Apa-apa hang harap. Lelaki ni bila dapat mak dia pergi cari duit, tanpa tanya sepatah pun, alasan tak ada sikit pun, bagi. Sedangkan orang lain bagi alasan macam-macam, mak dia sepatah tak bagi. Itulah jiwa dan sifat seorang ibu yang melebihkan orang lain berbanding diri dia. Oh dahsyat mak kita. Mak kita ni dahsyat. Lepas tu, tuan-tuan, kalau orang tanya kat kita sekarang ni, apa kamu sanggup buat untuk mak ayah kamu? Habaq apa saja kami akan sanggup korban balik. Kerana kita nak balas balik budi dan cinta. Kerana mak kita sayang kat kita sungguh. Sebagai anak yang baik, soleh. Habang mak nak abah. Mak beritahu ya apa dia. Yang boleh membahagiakan mak, bahagiakan hak ayah. Yang boleh menggembirakan ibu ayah. Habang cakap mana kami buat, kami akan cuba buat. Kami korban apa saja. Kerana kita nak balas balik kononnya. Padahal tak boleh balas. Mana boleh bayar? Jasa ibu ayah, Allah saja boleh bayar. Hamba manusia biasa tak boleh. Kamu hanya boleh layan elok. Nak bayar, sorry. Tuan-tuan buatlah apa pun. Bawa mereka pergi umrah tiap-tiap bulan. Tuan-tuan bagi barang kemas, hias. Bagi perhiasan kat mereka. Bawa mereka jalan cuti rata tempat. Bagi nikmat macam-macam. Tuan-tuan buatlah apa pun. Semua benda tadi belum terbayar lagi setitik darah yang tumpah saat kita keluar pada perut dia. Tak bayar. Belum terbayar. Jadi siapa yang nak bayar? Allah saja yang layak bayar. Maksudnya jasa mak pak kita tu yang paling layak dengan apa? Hanya syurga Allah. Hak kita buat tu belum terbayar. Kerana terlalu besar dan berharga. Mana boleh bayar? Dan kita sanggup korban apa sahaja. Kenapa? Kerana kita nak balas balik budi dan kasih cinta ibu dan ayah yang telah bagi kat kita. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita rasa mak bapak kita sangat mencintai kita, dan kita pun nak balas balik cinta tu kerana melihat pengorbanan mereka yang luar biasa, maka maulid Nabi SAW mengajarkan kita, kita kena tahu bahawa Nabi lebih cintakan kita melebihi mak bapak kita. Kalau kamu rasa mak bapak kamu sayang kat kamu lebih, kamu kena sedar hakikat yang sebenar, kenyataan yang sebenar. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai kamu melebihi mak bapak kamu sendiri. Tapi kamu tak sedar. Nabi korban lagi luar biasa. Kalau jasa mak bapak kita tak boleh balas, jasa Nabi lagi mampu lagi tak boleh balas. Lagi luar biasa jasa Rasulullah. Lagi tak terbayar. Jadi kalau jasa mak ayah kita tadi kita nampak besar, sampai kita sanggup korban apa saja, kita akan buat apa saja untuk balas jasa dia. Kita nak balas balik budi dan cinta dia, maka lebih-lebih lagi kamu kena balas budi cinta Nabi SAW.
Nak balas balik cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak macam mana orang lain tak tunjuk kecintaan dia pada Nabi. Karena Nabi sebut dalam hadis, untuk buktikan kamu cintai Nabi tidak cukup sekadar di mulut, tapi dibuktikan dengan mengamalkan sunnah Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan sunnahku, itu bukti mereka cintakan aku. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang bukti kadar cinta Nabi, sunnah Nabi dia akan buat. Bagaimana sunnah Nabi hak dia buat dalam hidup dia? Dia takkan tahu tu sunnah kalau tak belajar. Dia tak tahu kadang-kadang seharian kehidupan hak dia buat tadi. Dia kadang-kadang kenal dengan sunnah, tapi dia tak layak, dia tak tahu kata tu sunnah Nabi. Jadi tak sedap yang dia buat tu, sebenarnya kalau dia niat ikut Nabi dapat pahala. Mana bukti kamu cinta Nabi? Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, kita buat majlis maulid, buat macam-macam tadi ni, tak lain tak bukan salah satu bentuk nak zahirkan yang kita pun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu ya, kami ni cintakan Nabi. Bukan sekadar sambut biasa tak, kena bukti dengan perbuatan, iaitu dengan mengamalkan sunnah Rasulullah. Yang ni hanya nak zahir, bukti kegembiraan. Bukan yang ni tanda kami gembira, ni hanya nak zahir saja. Nak terjemah kata cinta tadi ni, tapi dibuktikan dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kita redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita diciptakan oleh Allah jauh ribuan tahun daripada Nabi. La 1446. Maksudnya kalau kita layak hidup zaman Nabi, Allah tak cipta kita zaman lah. Boleh Allah akan cipta zaman Nabi. Maksudnya kita ni tak layak. Kamu tak layak duduk zaman Nabi. Kita duduk jauh ribu tahun. Kita sebut pada hari Maulid pada hari ini, wahai Allah, kami redha. Bukan dekat jauh dengan tahun. Jarak pun jauh. Merebut dengan Madinah, jauh. Berapa ribu batu. Nak pergi bila pun tak tahu. Ustaz Firdaus, Tok Imam kita nak pergi bulan 11. Saya nak pergi bulan 12. Tu pun tak tentu itu. Cadang ya nak pergi. Kita nak pergi ni, ingat nak pergi ni. Tapi tak tahulah boleh pergi tak pergi. Baru cadang. Bila nak pergi tak tahu. Ada duit bukan tak ada. Ada kekangan waktu lah, masa, macam-macam kesihatan. Tidak boleh menyebabkan kita boleh sampai dengan waktu yang kita nak. Ada rezeki sampai. Nak sampai bila tak tahu. Pasal jauh ribu batu dengan Madinah. Kalau boleh start motor pergi senang pergi. Start motor dia pun kayu gerek. Beberapa orang itu kayu gerek 6 bulan. 6 bulan baru sampai. Memang kental sungguh kayu gerek. Cuma kalau saya kalau orang merebut kayu gerek, Tok Imam beli pergi Mekah kayu gerek, saya tak harap. Takut tukar sampai Kerabi je. Dia berhenti tang Kerabi tu tak pergi mana lah. Nak kayu gerek pergi sampai sana? Bukan, dia main 6 bulan. Oh kan dia. Jauh Nabi. Tak apalah ya Allah, kami redha. Jasad kami pun jauh dengan Nabi. Masa kami hidup pun 1000 tahun. Jarak tempat pun 1000 batu. Allah jauh nak mampus. Tak apalah, kami redha. Lepas tu kita minta lah satu, wahai Allah, dahlah kami jauh hidup dengan Nabi. Kami jarak pun jauh dengan Nabi. Minta satu ya kepada Allah, wahai Allah, bagilah peluang sekali kami tengok Nabi dalam mimpi sekali. Kami pun teringat tengok muka dia macam mana, rambut dia macam mana. Kami pun teringat nak tengok. Teringin. Tak tahu macam mana, duk dengar putih merah, rambut ikan mayang, hidung mancung. Wajahnya bercahaya, dia cakap keluar cahaya dari gigi mulut dia. Teringinlah nak tengok. Bagilah sekali. Sampailah, haram tak dapat. Tak dapat sampailah. Maksudnya kita ni tak layak hang sama dia. Hang buat apa? Duk dengar. Hang siapa dia yang sampai nak dapat tengok Nabi ni? Hang siapa dia? Hang buat apa? Ya kita tahu lah kita ni siapa dia. Oh mana layak tengok Nabi. Hatta dalam mimpi pun Allah tak beri. Sampailah. Tak tahulah kau ayah-ayah ibu-ibu yang ada malam ni pernah mimpi jumpa Rasulullah. Saya tak tahu. Tapi saya harap tak pernah. Jumpa antum bagi lah. Nabi bela Allah tak bagi peluang. Tak ada peluang Allah bagi. Maka kita sebut lagi pada hari Maulid pada hari ini, wahai Allah, kami akur. Kami orang yang bukan baik, kami bukan orang yang soleh. Maka kami bukan dekat hidup zaman Nabi. Mimpi jumpa Nabi pun kami tak layak. Kami akur perkara tersebut. Cuma dalam rumah Allah, dalam hari yang barakah,
hari Maulid Nabi SAW, hari Isnin 12 Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan barakah ini, kami minta satu lagi kepada kamu, wahai Allah. Atas dunia kami redha, jauh hidup dengan Nabi, zaman kami 1000 tahun, jarak pun 1000 batu, mimpi pun sekali tak pernah. Tak apalah kami redha dan akur perkara tersebut, tapi kami minta sungguh, jangan sampai akhirat pun kami terhalang. Jangan sampai akhirat pun kami tak dapat kami rasa galak. Cukup dekat dunia kami terpisah dengan Nabi kami, tapi kami pohon sungguh di akhirat izinkan kami duduk sekali dengan Nabi. Nak tengok muka dia, nak pegang tangan dia, nak bersemang dengan dia. Sebab dunia kami terhalang semua menaruh. Tapi bagi peluang kat kami di akhirat sekali duduk dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sebut, sesiapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama dengan Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cintakan aku, dia akan duduk dengan aku dalam syurga. Sebagaimana Nabi sebut kat Badawi tadi, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Jadi satu je jalan, tuan-tuan, yang paling cepat, highway yang akan sampaikan kita duduk dengan Nabi. Yang kita nak sangat, dunia tak dapat. Tak dapat langsung, Allah tak bagi langsung peluang. Zaman Nabi pun tak ada, jarak Nabi pun jauh, mimpi pun tak, satu pun tak beri lah. Satu jalan yang ada sekarang ni, tuan-tuan, iaitu jalan cinta, iaitu mencintai Nabi SAW, kamu akan bersama dengan orang kamu cinta. Jadi sebelum mati nak kena hadirkan cinta itu dulu. Mencintai Rasulullah adalah jalan yang paling cepat untuk kita duduk dengan Rasulullah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak zahirkan cinta adalah dengan bukti melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus wajib kita kena terapkan cinta kepada anak-anak kecil, orang dewasa, orang tua, semuanya kena semai balik cintakan Nabi SAW melebihi segala-galanya. Kalau bertemu Nabi dengan benda lain, dahulukan Nabi. Kerana aku mencintai Nabi. Kerana tunjuk tanda cinta, kerana jalan yang paling mujarab untuk kami bersama dengan Rasulullah hanya jalan cinta. Jadi tuan-tuan, Pepatah Melayu sebut, tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau tak pernah baca pasal Rasulullah, tak pernah baca pasal Nabi, kamu takkan tahu jasa Nabi apa kat kamu. Kamu takkan tahu betapa cintanya Nabi kat kamu, dan kamu takkan balas cinta. Sebagaimana kita tahu jasa mak bapak kita kena lebih tahu jasa Nabi kepada kita semua. Supaya kita dapat balas cinta tersebut, sekaligus menjadikan kita orang yang akan bersama dengan orang yang kita cintai, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kehadiran tuan-tuan, ibu-ibu, ayah pada pagi ini adalah bukti yang kita juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak erti nak terjemah macam mana. Sudah pasti, yang pastinya dalam hati kami semua ada kecintaan kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami cuba duk cari jalan macam mana kami nak terjemah cinta kami. Kami cuba nak berubah, cuba nak amalkan sunnah-sunnah yang engkau tinggalkan sekadar kami mengaji. Tapi semua itu adalah jalan untuk kami terjemah yang kami sangat mencintai kamu. Walaupun kami tak erti nak tunjuk, taklah sehebat cinta orang dulu, tapi kami tetap cintai kamu, wahai Muhammad, segenap hati kami, termasuk ibu dan ayah kami, semua keluarga kami mencintai kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah, saya rasa yang tu yang boleh saya kongsikan pada pagi ini secara ringkas. Moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama. Semoga dengan sedikit yang saya sampaikan ini boleh menambahkan kerinduan dan kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus menjadikan kita umat yang merindu Rasulullah dan membanggakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahniah kepada pihak masjid yang dapat anjurkan program. Walaupun saya dikhabarkan last minute, bukan ada perancangan yang lama, maksudnya nak buat juga bagi ada, maka ini adalah salah satu bukti dan tanda yang kita juga mencintai Nabi SAW untuk adakan majlis sekadar yang kita mampu. Moga-moga ada barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu. Terima kasih banyak. Jumpa lagi pada masa akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.